Baik, pada malam ini tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan yang bernama perosak yang dimurkai. Bila sebut tentang perosak dan kita nak kaitkan dengan satu golongan, kita nak kaitkan dengan satu kumpulan, kita nak kaitkan dengan satu firqah, yang mana kumpulan, golongan atau firqah ini adalah suatu umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana saban hari kita membaca surah Al-Fatihah, sama ada di dalam salat ataupun di luar salat, sebagai wirid harian, sebagai bacaan harian dan seumpama dengannya. Pasti di ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah kita sama-sama akan membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang tiga golongan, tiga kumpulan, tetapi yang amat disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang-orang Islam yang dilabelkan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang beriman. Dengan kata lain, bukan sahaja Islam, mereka bukan sahaja memiliki keimanan yang jitu dan kukuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang paling penting mereka mempunyai dua sifat, dua perkara yang menjadikan mereka menjadi kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Manakala dua kumpulan lagi, mereka tidak mempunyai salah satu daripadanya. Sebab itu mereka dimurka oleh Allah, sebab itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim, jumhur ulama menegaskan merujuk kepada kumpulan firqah, golongan orang-orang Yahudi. Kenapa Allah marah sangat dekat Yahudi? Kenapa Allah murka sangat dekat Yahudi? Kenapa Allah bengkeng sangat dengan orang Yahudi? Kerana mereka tak punya salah satu daripada dua sifat tadi. Kalau orang Islam dia ada ilmu dan dia mengamalkan ilmu-ilmu dia. Tetapi orang Yahudi Allah marah sebab mereka tahu, mereka faham, mereka berilmu, mereka berinformasi, mereka bermaklumat, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka ada dan punyai. Sebab itulah Allah murka dan marah kepada golongan-golongan Yahudi. Bagaimana pula dengan golongan waladdallin yang disesatkan oleh Allah merujuk kepada golongan-golongan Nasara ataupun Nasrani? Perbezaannya kebalikan daripada yang dipunyai oleh Yahudi. Orang-orang Nasrani kebiasaannya tidak mempunyai ilmu, tetapi mereka suka berbuat ibadah. Mereka suka kepada ritual-ritual, tetapi mereka mengamalkan dalam keadaan mereka tidak mempunyai ilmu pun tentang ibadah yang mereka buat. Mereka tidak mempunyai ilmu pun tentang ritual yang mereka buat. Itulah sebabnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baki lagi, perosak malam ini lebih tertuju kepada ghairil maghdubi alaihim, yaitu kepada firqah, golongan yang disebut sebagai Yahudi. Bila kita nak berbicara tentang Yahudi, suka saya malam ini membentangkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sadaqallahul azim. Al-Ma'idah ayat 70. Di sini ada satu statement, kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala
bahawa suatu ketika dahulu Allah Subhanahu wa taala telah melakukan suatu perjanjian, suatu muahadah, perjanjian setia dengan Bani Israel untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada setiap utusan-utusannya yang nama Nabi dan Rasul, dan beramal dengan isi-isi kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Dalam masa yang sama, diutuskan kepada mereka beberapa orang Rasul. Bukan saja setakat mengadakan perjanjian, tetapi Allah memberikan kepada mereka beberapa orang Rasul, yang termasuk di dalamnya beberapa orang Nabi. Tetapi hakikat pendirian dan sikap yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Bila mana telah datang nabi-nabi tadi, bila mana telah datang rasul-rasul tadi, tetapi apa yang diajarkan oleh nabi tadi, apa yang diajarkan oleh Rasul tadi, seolah-olah tidak selari, seolah-olah tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Mereka nak benda lain, tiba-tiba mari Nabi ajak benda lain. Mereka perlukan benda lain, tiba-tiba mari Rasul bentangkan benda lain. Dan bila ini berlaku, mereka telah melakukan dua hal. Fariqan kazzabu wa fariqan yaktulun. Ada di kalangan nabi-nabi dan rasul yang diutuskan ini, mereka dustakan. Mereka dustakan nabi-nabi ini, mereka bangkit lawak nabi-nabi ini, mereka lawan nabi-nabi ini. Dan lebih jauh kefasadan dan kerosakan yang mereka buat, ada di antara mereka yang sanggup membunuh nabi-nabi dan rasul tersebut. Lihat dalam Al-Quran bagaimana sejarah akhir kehidupan Nabi Allah Yahya, bagaimana akhir kehidupan Nabi Allah Zakaria, dan beberapa orang nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang pernah diutuskan di kalangan Yahudi Bani Israel. Ini adalah gambaran awal yang Allah berikan kepada kita tentang sifat orang Yahudi. Yang pertama, bila mereka melakukan perjanjian, mereka suka mengkhianati perjanjian tersebut. Kalau hari ini dalam dunia, zaman kita, era kita, bila mereka melakukan mana-mana perjanjian, baik yang sama dengan mereka yang non-Muslim, ataupun lebih-lebih lagi perjanjian dengan orang-orang Islam, janganlah sedikit pun kita rasa pelik kalau mereka berjanji, tiba-tiba mereka berkhianat. Mereka janji, mereka boleh batalkan perjanjian. Ini dengan manusia, tapi yang Allah cerita di sini, mereka melanggar perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Allah sendiri pun mereka sanggup dan boleh langgar perjanjian, apalagi manusia-manusia biasa macam kita yang hidup di dunia sekarang ini. Dan inilah yang pernah diberitakan oleh Allah kepada nabinya dalam satu ayat yang berbunyi, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Wahai Muhammad, pasti kamu akan dapat melihat banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Dalam frasa terakhir, illa qalilan minhum, kecuali cuma ada sedikit, yang kecil bilangannya, yang sekerat bilangannya, yang tak termasuk di dalam yang mengkhianati tadi. Tapi hakikatnya memang itulah keterangan daripada Allah, orang-orang Yahudi sememangnya suka mengkhianati janji. Apa yang telah mereka lakukan kepada kitab Taurat yang pernah turun kepada Nabi Allah Musa, dan selepas kewafatan Nabi Musa, ada satu ayat yang Allah beritakan kepada Rasulullah di dalam Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim
summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Baqarah 79. Celakalah, laknatlah bagi mereka-mereka yang telah menuliskan kitab-kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Dalam masa yang sama mereka mengatakan bahawa haza min indillah. Padahal yang mereka tulis tu agak-agakkan. Padahal yang mereka tulis tu reka-rekaan. Padahal yang mereka tulis tu penipuan-penipuan. Padahal yang mereka tulis tu pendustaan-pendustaan. Dengan tangan ini mereka menyangka bahawa mereka telah menulis ayat-ayat Allah selepas kewafatan Nabi Musa. Dan dia mengklaim kepada sahabat-sahabat yang lain, klaim kepada Yahudi-Yahudi yang lain, klaim kepada Bani Israel yang lain, bahawa apa yang ditulis oleh tangan mereka itu sememangnya datang dari Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Amat besarlah celaka daripada apa yang telah dilakukan hasil daripada tulisan tersebut melalui tangan-tangan mereka, dan celakalah apa-apa jua usaha yang telah mereka lakukan. Dengan bahasa yang lain, mereka sendirilah yang telah merosakkan segala perundangan-perundangan, merekalah yang telah merosakkan syariat-syariat, merekalah yang telah merosakkan ibadat-ibadat, merekalah yang telah merosakkan ritual-ritual di dalam agama mereka sendiri, yang mana sebelumnya diamalkan dengan cukup baik dan sempurna di zaman kehidupan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Yusha dan seumpama dengannya, sampailah kewafatan Nabi Allah Musa, agama ini telah mula ditahrif. Agama ini telah mula diselewengkan. Jadi malam ini, mukaddimah baru tu. Malam ni kita nak kenal dengan sebaik-baiknya. Sebab bila kita menuturkan satu perkara yang dianggap tak baik, kita menuturkan satu perkara yang dianggap jahat, kita menuturkan satu perkara yang dianggap kejam, zalim dan sebagainya, adalah menjadi kesilapan bila ditanya kita tak mampu menerangkan kezaliman tersebut apa dia, kerosakan tersebut apa dia, kejahatan tersebut apa dia. Sebagai contoh, bila sebut saja tentang Yahudi hari ini, bila sebut saja tentang Israel hari ini, oh Israel jahat, Israel teruk, Israel perosak, Israel jahanam. Tapi bila pitanya, apa yang rosak depa tu? Apa yang jahanam depa tu? Apa yang teruk depa tu? Aku pun tak tahu. Inilah jawapan yang biasa kita keluarkan. Jadi hari ini dakwaan-dakwaan tersebut perlu diubah dengan kita sendiri rajin untuk mutalaah, rajin untuk membuka kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Kita perlu faham satu benda. Pentahrifan, penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi-Yahudi Bani Israel zaman Nabi Musa berlawanan dan berbeza dengan penyelewengan yang mereka lakukan sekarang. Penyelewengan pasti tetap berlaku, tapi ada perubahan dari sudut masa, ada perubahan dari sudut waktu, ada perubahan dari sudut zaman, ada perubahan dari sudut tempat. Yang inilah yang kita perlu pelajari secara terperinci. Takut-takut, bimbang-bimbang kita terjebak di dalam jerangkap-jerangkap yang berbentuk kesamaran dan kekeliruan. Dan yang paling sadis, mungkin dia boleh memakan akidah-akidah kita umat Islam seluruhnya. Dan malam ini kita akan menerangkan, bukan terperinci sangat, tapi biar orang boleh faham. Sekarang ni boleh beza tak apa itu Yahudi, apa itu Ibrani, apa itu Israel. Yahudi itu siapa? Ibrani itu apa? Israel itu apa? Kita kadang-kadang Yahudi itu Israel lah, Israel itu Yahudi lah.
Baik. Pertama kita bawa kosakata yang paling first, iaitu Yahudi. Bila sebut tentang Yahudi, dari mana asal muasal kalimah dan perkataan ini boleh muncul dan boleh timbul? Yahudi sebenarnya mengikut asal sejarah ialah asal nama salah seorang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi bukanlah nama dia tu Yahudi. Anak Nabi Yaqub yang keempat nama dia Yahuza. Yahuza, Nabi Yaqub ni dia ada 4 orang isteri. Yang sulung nama Layah, yang kedua nama Rahil, yang ketiga nama Zalfah, yang keempat nama Balhah. Suami Nabi Yaqub berkahwin dengan hak pertama nama Layah tu, dapat 6 orang anak. Hak 3 lagi 2, 2, 2. 6 campur 2, campur 2, campur 2. Inilah 12 keturunan Bani Israel. 6 orang tu yang pertama Raubin, yang kedua Syam'un, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuza. Yahuza ni, aduk bincang ni. Yang kelima Izakar, yang keenam Zabulun. Baik, anak yang nombor 4 yang nama Yahuza inilah dinisbahkan dengan penggunaan kalimah Yahudi. Mula-mula Yahuza, Yahuza, Yahuza. Lama kelamaan kalimah ini semakin kukuh apabila keluarnya kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Memang lahjah dan fonetik Aramaik kuno dengan bahasa Ibrani dia dekat-dekat. Macam huruf bahasa Arab kita, antara da dengan za kecil tu beza apa? Beza 1 titik atas tu kan? Da, lepas tu kalau za tambah titik tu. Yahuza, Yahuda. Jadi begitu juga dengan teknik pertuturan Aramaik kuno dengan Ibrani sama. Jadi timbulnya Yahudi tadi, Yahuza tadi selepas ada kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Lama kelamaan, akhirnya Yahudi dinisbahkan. Yahudi diitlakkan sebagai agama Bani Israel dan agama bagi Nabi Musa. Jadi bila dah lama, jadi nisbah dah. Jadi itlak dah. Bila sebut Yahudi, ni agama Bani Israel. Bila sebut Yahudi, ni agama Nabi Musa. Dan otomatik Yahudi ialah agama yang dianuti oleh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Tetapi tidak memakai pemakaian Islam di sini tidak bermakna mereka tidak menurut wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui kitab Taurat. Cuma penamaan agama sebagai Yahudi. Sebab itulah Nabi Musa sebut apa? Nabi Musa sebut, sesungguhnya kami bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang Yahudi ni orang-orang yang nak kembali, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Yahudi dinisbah kepada agama Bani Israel dan kitab utama bagi mereka ialah kitab Taurat. Faham tak Yahudi? Faham dah sekarang. Baik, yang kedua Ibrani. Ibrani ni lebih sinonim dengan apa? Dengan agama ke, dengan bangsa ke, dengan bahasa? Bahasa. Ibrani ni tak merujuk bangsa, tak merujuk agama, dan dia hanya merujuk kepada bahasa. Bahasa Ibrani. Sebab kitab Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Asal usul kalimah Ibrani ni ialah dia adalah asal usul daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh ada berapa orang? Anak Nabi Nuh ada 4 orang. Hak sulung nama Kan'an. Tapi dia nilah yang mati lemah ditenggelam oleh taufan banjir besar sebab tak mau ikut arahan Nabi Nuh supaya naik atas kapal. Dia kata aku akan panjat bukit naik tinggi, tak sampai banjir ni. Tapi akhirnya dia mati lemas. Nabi Nuh kehilangan anak pertama dia Kan'an. Tetapi yang duduk atas kapal dengan dia ada lagi berbaki 3 orang.
Sam, Ham dan Yafis. Sam, Ham, Yafis. Sam inilah yang sekarang melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab. Ham yang kedua melahirkan keturunan-keturunan bangsa Afrika, bangsa Finik, hak biasa berkulit gelap. Dan yang terakhir Yafis ialah keturunan-keturunan Turki sebelah Eropah, dan Yafis juga adalah merupakan kondak kepada Bani Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj jangan duk fikir muka huduh. Macam taring rimau. Ada kukuh panjang-panjang, dia orang macam kita juga. Keturunan mana? Keturunan terakhir Nabi Nuh, iaitu keturunan Yafis. Jadi hak Sam ni, hak keturunan bangsa Arab ni, di bawah rumpun keluarga Sam yang besar ni, ada 8 bangsa pula keluar. Ada bangsa Asyur, ada bangsa Babil, ada bangsa Finik, ada bangsa Aram, ada bangsa Kan'an, ada bangsa Kaldan, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Masri. Hak nombor 7 tadi, Ibrani. Perlu ulang kah? Cukup sekali, ingat dah. Ingat dah? Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama Asyur, yang kedua Babil, hak jadi kerajaan Babylon tu. Kemudian Finik, kemudian Aram di Syria, kemudian Kan'an di Palestin, kemudian Kaldan juga di kawasan Iraq kuno, kemudian Ibrani, dan kemudian Masri di Mesir. Jadi hak Ibrani itulah melahirkan bahasa Ibrani, itu pandangan awal. Baik. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan dari sudut sejarah, Ibrani ini penisbahan kepada moyang Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Abir. Eja Abir, Ain Alif Ba Ra. Abir, moyang kepada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim Azar, tok Nabi Ibrahim Taruh, moyang dia nama Abir. Jadi kata Ibrani itu diambil daripada kalimah Abir, satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah kerana Nabi Ibrahim lah orang dan manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat waktu dia keluar daripada Faddam Aram. Tahu tak Faddam Aram kat mana? Hari ni orang sebut Harran. Harran tu di Babylon kuno dulu, masa dia hidup dengan Namrus dulu. Di Namrus dulu, Faddam Aram kampung dia, bandar daerah dia nama Harran. Jadi lepas pada berlaku clash dengan Namrus, dia keluar daripada bumi itu, dia mengembara, dia berjalan, dia bermusafir, dan dikatakan dialah manusia pertama yang meredah mengharungi sungai Furat di Iraq. Jadi mengharungi itu orang panggil Abir. Sebab itulah kalau kita orang-orang pergi belajar Mesir dulu, kalau nak pergi Mekah, dia ada sewa satu kapal feri besar, Abbarah kan dia sebut. Abir, menyeberangi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang banyak disetujui oleh ulama-ulama, termasuk salah seorang cendekiawan Mesir, Dr. Ahmad Shalabi. Dia mengatakan bahawa kalimah Ibrani ini terhasil daripada corak perjalanan dan corak permusafiran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dalam perjalanan dia hidup secara nomad, suka berpindah randah. Sekejap singgah di sini, habis tu singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini, sampailah ke bumi Kan'an. Dia masuk ke Mesir. Kemudian terjadi isu Maharaja Mesir nak ambil isteri dia Sarah, kembali semula ke mana? Ke Kan'an. Bila dah mengandung Hajar, krisis timbul, iri hati pula, kena pergi Mekah pula, hantar isteri dengan anak kecil, kembali semula. Bila anak dah besar, pergi balik, buat Kaabah apa semua, kembali semula. Panjang sejarah perjalanan dia. Ini disebut sebagai Abir Ibrani. Sebab tu bahasa yang sering digunakan oleh umat Nabi Ibrahim pada asal ialah bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah. Sebab Nabi Ibrahim ada bahasa asal dia di Faddam Aram, dan bila dia berjalan, kaki dia, tempat pertama dia singgah ialah bumi Aram. Aram sekarang berada di bumi Syria. Dia berasimilasi di situ. Orang-orang dia bawa ni, ada yang berkahwin,
Ada yang bersuami, ada yang beristeri dengan orang-orang tempatan. Akibatnya, asimilasi dan hybrid tersebut melahirkan bahasa yang disebut sebagai bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah ni bahasa macam Ibrani campur dengan Aramaik kuno. Dia jadi bahasa Ibriyah. Sebab itu 2000 tahun sebelum Masihi memang guna bahasa Ibrani. Tetapi 200 sebelum Masihi guna bahasa Aramaik kuno. Tapi hari ini semua guna bahasa Inggeris. Yang guna cuma dalam tulisan dan upacara-upacara keagamaan tertentu saja. Sama ada Aramaik kuno ataupun bahasa Ibrani. Sekarang faham dah Ibrani? Bahasa saja. Yang terakhir Israel. Israel ni mari ikut celah mana pula? Yahudi pun tak, Ibrani pun tak. Israel ni nama khusus yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah. Siapa Nabi Allah yang diberi gelaran Israel? Israel ni bukan hari ni kita pakai, bukan hari ni kita panggil. Allah dah bagi gelaran ni pada seorang Nabi. Tadi kita sebut hak isteri 4, anak 12 orang. Nabi apa? Nabi Yakub. Nabi Yakub tu. Baik. Kita buka kitab Taurat dalam Safar Pengulangan. Bahasa Inggeris The Book of Deuteronomy. Pasal ke-32 ayat ke-28. Dan sesekali selepas ini jangan lagi kamu dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan Israel, kerana kamu telah bersungguh-sungguh dan dapat mengalahkan aku. Apa cerita sebenar? Cerita sebenar dongengan dan khurafat orang Yahudi. Dia boleh bawa cerita bahawa suatu masa Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, dia tukar diri dia jadi rupa manusia biasa. Kemudian dia ajak Nabi Allah Yakub bergaduh, bergusti dengan dia. WWE ni bukan hari ni, cuma tak ada tali pinggang saja kot. Ajak bergaduh, tiba-tiba kalau menang Tuhan tu, kira okey, kalah Tuhan. Dia pergi buat smackdown lagu mana, terseliuh paha Tuhan. Akibatnya Tuhan kata, lepas ni kamu jangan dipanggil Yakub, tapi dipanggil dengan gelaran Israel, kerana kamu bersungguh-sungguh dapat mengalahkan aku. Padahal bahasa Ibrani betul, Israel bermaksud Allah, Isra hamba. Israel tu Abdullah, hamba Allah. Tetapi melalui manhaj cerita ni, itu bukan maksud dia bagi pemikiran dan sinonim dengan orang-orang Yahudi Zionis. Hamba Allah tu layak sesuai untuk orang Islam agama Nasrani. Tapi melalui manhaj cerita ni, kamu yang dapat mengalahkan Allah. Bila title ni mereka cucuk, bila title ni mereka pegang, satu masa dulu, Nabi dia Yakub boleh kalahkan Tuhan. Sebab tu perangai dia hari ni pun sentiasa mencabar Tuhan. Sentiasa mencabar Allah. Kalau suatu masa dulu manusia boleh kalahkan Allah, apa salah hari ini kita pun mungkin boleh kalahkan Tuhan. Dan hari ini setiap masa seolah-olah ada cabaran-cabaran tersebut melalui kerosakan, melalui kejahatan. Apa yang mereka buat hari ini sedang cabar kesabaran Allah. Ni kami berzina, bila nak turun bala. Ni kami minum arak, bila nak turun bala. Ni kami mencuri, merompak, merogoh, bila nak turun bala. Kita tak sebut lagu tu bila buat dosa, tapi hakikat itulah undangan yang kita buat. Bila kita terikut dengan perangai-perangai yang dijalankan oleh Yahudi-Yahudi tadi. Hari ini banyak benda dah kerosakan dan kejahatan. Bukan kata orang Kapiak. Pio ke? Penang tu. Walaupun orang Kelantan. Dah. Kita tengok tu. Orang Islam sendiri pun seolah-olah melakukan benda yang sama. Hari ini bila kita bercerita pasal hadis Nabi di akhir zaman, bab dosa kecil, dosa besar tu akan kemudianlah. Cuba sebut dosa apakah lagi yang orang Islam tak buat hari ini. Cuba sebut satu saja kat saya. Dosa kecil, dosa apa lagi orang Islam tak buat?
Orang kafir mencuri, orang Islam pun mencuri. Orang kafir minum arak, orang Islam dah pandai minum arak. Orang kafir berzina, kita berzina. Orang kafir merompak, kita merompak. Orang kafir merogol, kita merogol. Orang kafir bunuh, kita bunuh. Orang kafir berjudi, kita berjudi. Orang kafir tikam 4 nombor, kita 8 nombor. Lebih. Dosa apa lagi kita tak buat? Lepas tu kalau inilah kita punya perangai, inilah kita punya kelakuan sifat yang ditonjolkan pada Allah. Betul lah kalau hari ni Allah tak tolong orang Islam. Sebab kita tak tolong Allah, kita tolong setan. Kita tolong iblis. Syarat Allah nak tolong kita, kita mesti tolong Allah. Dah bila kita tolong syaitan, kita tolong iblis, pertolongan Allah lambat sampai. Nampak? Tapi itulah hakikat sebenar yang ada di benak-benak minda-minda dan pemikiran mereka yang mengalahkan Tuhan. Itulah pemaknaan Israel bagi mereka. Sekarang, bila betul-betul kita nak belajar tentang perosak ni yang nama Yahudi, sememangnya tak ada sumber yang paling hampir, yang paling dekat, yang paling akrab dengan mereka kecuali kita mengambil hasil-hasil kerja tangan mereka sendiri. Iaitu dengan pemakna kata lain, kita terpaksa merujuk kepada the Old Testament. Apa Old Testament? Kitab Taurat. Kena rujuk kitab Taurat. Baik. Hari ni walau Taurat dah diselewengkan, Taurat dah ditahrifkan, Taurat dah diubah, tapi kenapa bangsa mereka jumlah dia kecil berbanding bangsa lain boleh maju lebih jauh ke depan daripada bangsa-bangsa lain? Sebab bangsa mereka ni Allah bagi kebanyakannya bersifat jenius, bersifat cerdik. Sebab tu hari ini mereka makan apa yang jadi makanan sunnah Nabi. Yang dibagi kepada kita makanan sunnah. Ikut anda lah, fikir-fikir sendirilah. Mereka hari-hari anak mereka ni, mereka bagi makan madu, mereka bagi makan susu kambing, mereka bagi makan buah badam, mereka bagi makan keju, mereka bagi makan zabit, kismis. Kita, makanan-makanan anak kita, hak mereka buat, hak mereka produk. Konflik, kelok konflik, apa lagi hak kita makan bagi-bagi? Ok tu, ok ni macam-macam. Konon-kononnya untuk kesihatan. Mereka makan hak makanan sunnah. Hak jenis KFC, mereka bagi kat kita. Hak jenis McDonald, mereka bagi kat kita. Subway, mereka bagi kat kita. Mary Brown, mereka bagi kat kita. Pizza Hut, mereka bagi kat kita. Coca-Cola kita hak bantai. Pepsi kita hak bantai. Mereka minum tak Coca-Cola? Mereka tak minum. Mereka buat apa? Cuci jamban. Kalaulah anda menghadapi masalah kerak-kerak pada lubang tandas anda. Kan kita geng-geng Mesir dulu dah buat lama kerja ni. Kalau ada kotak-kotak hak susah nak disental, beli ayat Coca-Cola, cuba curah tepi tu. Bilah dengan air sat je. Tak payah hapik pun tak apa. Memang dia boleh mengikis. Kalaulah hari ni hak duduk di mozaik tu, seramik tu boleh kikis jadi bersih, anda minum tu agak dia tak boleh kikis usus perut anda. Sebotol je kau minum setakat hidup ni. Banyak botol dah ingat terlepas tak? Banyak botol dah terlepas. Macam-macam jenama. Ini semua perlu diberi perhatian.